Oh. Syam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Jum'ah. Kelas yang lepas kita sampai ayat yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua pelajar. Hari ini kita sambung ayat keempat, insyaAllah. Jadi apa kaitan ayat yang lepas dengan ayat yang kita akan belajar hari ini? Kalau ayat yang lepas Allah beritahu daripada ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil qudusil azizil hakim. Allah beritahu dalam ayat pertama bahawa dia tu Tuhan yang layak disembah, bukan oleh yang berakal sahaja tapi semua sekali. Yang berakal, yang tak berakal, yang bernyawa, yang tak bernyawa, dia adalah Tuhan yang memang selayaknya disembah oleh semua. Buktinya, semua yang ada di langit dan di bumi sentiasa mensucikan Allah, sentiasa mentaati perintah Allah, walaupun mereka tu ataupun walaupun makhluk Allah itu tidak bernyawa dan tidak berakal. Dan Allah juga bagi tahu kenapa juga dia sepatut disembah. Dia saja yang layak disembah sebab dia adalah Al-Malik. Dia bersifat raja, dan raja bukan seperti manusia. Raja manusia ada kelemahan, ada kekurangan. Dan raja manusia sangat-sangat berhajat kepada Tuhan. Tapi raja yang ada pada Allah, sifat raja yang ada pada Allah, Al-Quddus, sangat suci, sangat bersih daripada segala kekurangan, kelemahan, keaiban dan kebergantungan ataupun hajat kepada makhluknya. Dan dia juga adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang boleh buat apa sahaja yang dia nak, bila-bila masa, di mana sahaja, tanpa dihalang oleh sesiapa. Kemudian, sebab Allah sahaja Tuhan yang layak disembah, maka dan bila wajib sembah Allah, bila sembah Allah juga kebaikannya kembali kepada makhluk, kembali kepada manusia. Maka proses nak kenal Allah dan nak sembah Allah perlu ada panduan. Maka ayat kedua Allah beritahu, oleh kerana aku adalah Tuhan yang patut disembah, dan kamu sebelum menyembah aku kena kenal, kena cinta, dan cara nak sembah pun tak boleh sembarangan. Mesti ada panduan khas daripada aku. Maka sebab itu ayat kedua Allah bagi tahu, oleh kerana itu dia mengutuskan seorang rasul. Rasul di kalangan orang yang ummiyin, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Kita dah bincang apa makna ummiyin. Ada mengatakan yang tidak boleh membaca, tak boleh menulis. Ada mengatakan ummiyin, masyarakat Arab Mekah ni
dipanggil ummiyin sebab yang paling utama ialah sebab mereka tidak ada kitab. Sudah lama tidak diturunkan kitab kepada mereka sejak zaman Nabi Ismail AS. Adapun para nabi yang lain semua diutuskan kepada kaum masing-masing, kepada Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub itu diutuskan pada kaum Bani Israel. Adapun kaum Arab yang khususnya ada di Mekah tidak ada nabi, telah lama terputus. Tidak ada kitab. Sejak Nabi Ismail AS, maka tidak ada lagi nabi dan kitab yang diutuskan kepada orang Arab Mekah. Maka sebab itu dipanggil ummiyin. Kemudian Allah bagi tahu apa fungsi Rasul, apa tujuan Rasul diutuskan. Fungsinya ialah untuk menyelamatkan akidah, mensucikan hati-hati orang-orang musyrikin Mekah yang pertama dan umat manusia keseluruhannya. Mensucikan hati mereka daripada apa? Daripada dhalalim mubin, kesesatan, kekufuran, kesyirikan. Dan Allah beritahu juga prosesnya apa? Proses bagaimana nak bersihkan hati daripada kufur, daripada syirik, daripada sifat yang tercela. Prosesnya ialah dengan cara membaca, mengajar isi kandungan Al-Quran sehingga mereka faham dan mereka amalkan. Maka setelah berlaku proses itu barulah berlaku tujuan Al-Quran dan Nabi diutuskan, iaitu tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha. Telah berjayalah orang yang mensucikan hatinya daripada sifat kufur, syirik, sifat-sifat yang tercela, dan proses itu mesti dilakukan dengan Al-Quran. Caranya membaca dan mengajar. Okey. Adakah ayat ketiga pula Allah nak beritahu, adakah Nabi diutuskan khas untuk orang ummiyin yang ada di Mekah ataupun untuk bangsa Arab saja? Tidak. Tidak. Sebab tu ayat ketiga tu dipanggil istidrak, untuk menjelaskan takut ada kekeliruan. Sebab kalau baca ayat kedua tu mungkin orang boleh salah faham dan mendakwa Nabi diutuskan untuk orang Arab sahaja. Ummiyin itu khas untuk orang Arab. Maka untuk mengelakkan salah faham ataupun kekeliruan, maka Allah sebut ayat yang ketiga, sebenar Rasul ni bukan untuk orang Mekah sahaja, bukan untuk ummiyin sahaja, tapi wa akharina, dan untuk selain daripada orang Mekah, minhum daripada kalangan mereka, lamma yalhaqu, yang belum beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasul, dan belum sempat berjumpa dengan Nabi. Mungkin mereka akan datang selepas kewafatan Nabi, termasuklah kita. Maka Allah kata Quran ini walaupun Nabi dah wafat, tapi kesan ajaran Nabi tetap ada, iaitu melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu wa akharin, untuk mereka yang bukan Arab ataupun mereka yang bukan hidup di zaman Nabi SAW. Kita berhenti sampai situ kan. Kita sambung ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Allah beritahu, zalika fadlullah. Zalika itulah fadlullah, kelebihan Allah. Fadlullah, anugerah Allah. Yu'tihi, dia memberi, man yasha, man yasha, siapa yang dia kehendaki. Okey, kita nak faham pertama apa makna fadlullah. Apa makna fadlullah? Ada kalau kita baca terjemah, dia terjemah itulah anugerah Allah. Tapi kita nak faham apakah itu anugerah? Anugerah apa?
Sebab kalau tanya orang ramai, bila dia tanya apakah ganjaran ataupun kelebihan yang kamu harapkan, bila kamu dapat kamu gembira sangat, apa dia? Ini anugerah pekerja cemerlang. Makna mungkin bagi bonus, mungkin bagi hadiah, mungkin naik pangkat. Itu bahasa Melayu lah anugerah. Sesuatu yang menggembirakan kita, sesuatu yang kita nak dan sesuatu yang kita sentiasa mencarinya. Betul kan? Bila kerja penat-penat, dinaik pangkat, itu anugerah. Bila berkahwin dapat anak, itu anugerah. Tapi kita nak faham, anugerah Allah, fadlullah dalam ayat ni, apa maksud dia? Kalau kita belajar bahasa Arab, rahmat Allah, bukan. Kalau kita belajar bahasa Arab, zalika ni isim isyarah. Zalika dipanggil ismu isyarah. Zalika ataupun haza, hazihi, ini semua dipanggil ismul isyarah. Apa makna isyarah? Tunjuk. Itu rumah saya, itu kereta saya. Jadi kalau itu dalam bahasa Arab, zalika. Kalau ini dalam bahasa Arab, haza. Jadi isim isyarah ni dia refer kepada apa yang telah disebut sebelum itu. Dia refer kepada sesuatu yang disebut sebelum tu. Jadi bila sebut zalika ni, dia refer kepada apa yang disebut sebelum ayat ni. Apa dia? Jadi nak tahu fadlullah, kena tengok ayat sebelum. Apa dia yang Allah bagi tahu? Pertama, Allah bagi tahu dalam ayat kedua, dia yang telah mengutuskan Rasul. Mengutuskan Rasul kepada golongan ummiyin. Satu. Jadi fadlullah ni pertama, satu, Rasulullah. Yang kedua, Rasul pula bawa apa? Yatlu ayati, membaca ayat-ayat Al-Quran. Maknanya fadlullah yang kedua ialah Al-Quran. Dengan apa ni? Dengan caranya tilawah, ta'lim, dan berakhir dengan tazkiyah. Jadi bila orang tanya apa maksud fadlullah, jawapannya dua. Dia tak mungkin satu. Kalau Rasul saja tanpa Quran, bukan anugerah Allah. Kalau Quran saja tanpa Rasul, bukan anugerah Allah. Sebab tak mungkin manusia faham Al-Quran tanpa dihuraikan ataupun ditunjukkan pelaksanaannya oleh Rasulullah. Tak mungkin. Sebab tu kalau kita baca Quran, banyak ayat yang memerintahkan kita supaya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Tak mungkin taat pada Allah sahaja, Islam kita sempurna. Mustahil. Allah kata, man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang telah mentaati Rasul, siapa yang dah ikut Rasul, sebenarnya dia telah mengikut ataupun mentaati Allah. Jadi fadlullah dua. Okey. Itulah anugerah Allah. Dan Allah akan beri anugerah tu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi daripada ayat ni kita boleh faham anugerah terbesar Allah apa dia? Adakah rezeki? Adakah anak? Adakah pangkat? Adakah harta? Ataupun Rasul dan Quran? Jawapannya, anugerah Allah terbesar kepada kita ialah Rasul dan Al-Quran. Bahkan Allah sebut dalam surah Yunus ayat 58. Buka surah Yunus ayat 58. Qul
bifadlillahi wa birahmatihi wa bizalika falyafrahu wa khairun. Okey. Allah kata pada Nabi Muhammad, qul, katalah wahai Muhammad, bifadlillah, fadlillah, dengan anugerah Allah. Apa maksud dia? Tengok ayat sebelum dia. Ayat sebelum 58 ni ialah cerita pasal Al-Quran. Cerita pasal Al-Quran. Jadi Allah kata, wahai Muhammad, qul, bagi tahulah pada umat kamu, apa dia? Dengan fadlullah dan dengan rahmatnya. Fadlullah maksud dia Al-Quran, rahmatnya rahmat Allah lah. Jadi rahmat Allah yang terbesar kepada manusia, apa dia? Al-Quran. Lepas tu dalam surah Ar-Rahman Allah kata apa? Ar-Rahman, Ar-Rahman allamal Quran. Allah yang bersifat Rahman, penyayang, pemurah. Kita tahu kan dalam surah Ar-Rahman Allah banyak sebut nikmat-nikmat. Dan Allah ulang soalan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Tuhan kamu berdua, yang mana satu lagi yang kamu ingkar? Allah sebut nikmat matahari, Allah sebut nikmat bintang, Allah sebut nikmat laut, Allah sebut nikmat tumbuh-tumbuhan. Tapi dalam banyak-banyak nikmat, yang pertama Allah sebut apa? Allamal Quran. Jadi maknanya rahmat Allah terbesar kepada manusia ialah Allah memberi dan mengajar Al-Quran. Jadi maksud ayat di sini, qul, katalah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah iaitu Al-Quran, dan Al-Quran itu diberi berdasarkan rahmat Allah, sayang Allah kepada hambanya, maka fabizalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Faham? Kalau kita belajar bahasa Arab, falyafrahu ini perintah. Ini lam ni dia panggil lamul amri, lam perintah. Terjemahannya, maka hendaklah mereka farah, gembira. Gembira dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa kena gembira dengan Al-Quran? Kenapa? Soalan, kenapa kena gembira dengan Al-Quran? Sebab huwa khairun. Sebab Quran itu khairun, lebih baik. Khairun mimma, dari apa yang yajma'un, mereka kumpul. Lebih baik daripada apa yang mereka kumpul. Okey. Apa yang manusia kumpul setiap hari? Apa yang manusia kumpul setiap hari? Keluar pagi, balik petang. Keluar pagi, balik petang. Daripada muda sampai ketua. Apa manusia kumpul? Kumpul pasir ke? Kumpul tanah ke? Kumpul duit? Kumpul duit, kumpul harta. Sampai ramai manusia yang mati sebab cari harta. Manusia berpenyakit sebab cari harta. Rupa-rupanya Allah bagi tahu yang lebih baik daripada harta yang kamu kumpul tu ialah Al-Quran. Maka sebab tu Allah perintah kena gembira. Dengan apa? Bukan dengan harta. Bukan dengan mimma yajma'un. Yang kamu kumpul tu bukan anugerah Allah. Harta bukan anugerah. Duit bukan anugerah. Anak bukan anugerah. Suami, isteri bukan anugerah. Dia adalah fitnah, ujian Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya anugerah yang patut kamu gembira pada? Bifadlillah, iaitu Al-Quran. Sekarang kita nak tadabbur, kita nak hayati apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tadabbur ialah kita rasa, bila kita baca Quran, kita rasa Allah sedang menegur kita. Allah sedang membaiki hati kita. Allah menegur, membaiki akhlak kita, cara kita berfikir. Jadi cara kita berfikir selama ni apa dia? Kita gembira bila dapat harta. Gembira bila naik pangkat. Gembira bila dapat duit. Gembira bila kahwin. Gembira bila dapat menantu. Gembira bila dapat cucu. Gembira bila naik pangkat. Gembira bila melancong. Tak. Itu bukan
perkara yang patut kamu gembira. Yang patut kamu gembira ialah bila kamu dapat Al-Quran, fadlullah. Falyafrahu, gembiralah. Tapi cuba tanya diri kita, berapa ramai yang gembira bila faham Al-Quran? Dan kalau kita gembira bila faham Al-Quran, kita banding pula. Mana kita lebih gembira bila dapat surat naik pangkat dengan kita faham satu ayat Quran? Yang mana kita lebih gembira? Siapa boleh jawab? Ada 256 pelajar. Cuba tanya diri kita, mana aku lebih gembira? Bila dapat duit, bila dapat surat naik pangkat, dengan bila aku faham satu ayat Al-Quran. Kalau kita gembira bila naik pangkat, mana kita tak tahu nilai Al-Quran. Kita tak rasa Quran tu fadlullah. Dan kita tak rasa rahmat Allah kepada kita. Jadi betulkan cara kita berfikir. Jangan gembira bila dapat duit. Tapi bila dapat duit dan dapat pangkat, naik pangkat, kena rasa risau. Bukan gembira. Gembiranya ialah bila kita faham apa yang Allah cakap. Bila kita faham apa yang Allah cakap, kita dapat ikut perintah Allah. Bila kita dapat ikut perintah Allah, sebenarnya kita akan diberi lebih baik daripada harta yang kita habiskan masa untuk kumpulnya. Tak kerja, tentunya gembira bila faham Al-Quran. Itu makna gembira yang belum betul sahih. Sebab apa? Sebab saya dah tak ada kerja, tak ada pilihan lah, kena gembira dengan Quran. Tak, kalau bayangkan orang bagi duit, orang bagi duit 1,000 dengan orang bagi satu tadabbur ayat Al-Quran, yang mana kita lebih gembira? Jangan berdusta dengan diri sendiri. Sebab itulah sahabat nak cari satu hadis, satu hadis, nak faham satu ilmu, dia sanggup jual harta dia. Dia sanggup jual harta dia untuk musafir daripada Madinah pergi ke Syam. Nak cari satu ilmu je. Kenapa? Tengok cara mereka berfikir sama dengan Quran. Sebab dia tahu ilmu tu lebih mahal. Maka untuk dapat ilmu yang lebih mahal, dia sanggup jual, gadai harta. Mana harta tu tak ada nilai bila dibanding dengan ilmu. Tapi sekarang berapa ramai yang habiskan masa nak cari harta sampai tak sempat belajar Al-Quran, sampai tak sempat belajar sunnah Nabi. Tambah-tambah musim PKP ni, ya Allah, kelas semua tak ada, kelas online pun kita pun tak tahu siapa yang ikut, siapa tak ikut, siapa ikut sepenuhnya, siapa yang ikut tapi tak faham apa-apa, kita pun tak tahu. Tapi kalau cari duit, biasanya mesti dapat. Tapi kalau cari ilmu, belum tentu dapat. Sebab mindset kita ilmu ni macam sekadar nak tambah maklumat. Mindset kita ilmu ni sekadar nak faham. Kita tak rasa nikmat ni. Nikmat sangat besar. Sebab itulah para sahabat, dia sanggup bukan setakat tinggal harta, tinggal anak isteri, tinggal kampung halaman mereka, Mekah. Sanggup tinggal semua harta demi untuk dapat Al-Quran. Quran kata hijrah ke Madinah. Dan bila hijrah, jangan fikir lagi pasal harta. Kenapa? Sebab huwa khairun mimma yajma'un. Ambil ayat ni. Hujung ni tulis besar-besar. Allah kata gembiralah dengan Quran. Kenapa? Huwa khairun. Dia lebih baik daripada harta yang kamu kumpul. Semoga Allah bersihkan hati kita daripada cinta dunia. Berapa ramai yang kena tipu kat dunia, sanggup habis masa pagi, petang, siang, malam, bertahun-tahun nak cari benda yang kurang baik. Tapi tinggal yang duduk dalam rumah dia, Quran ada kat rumah, tapi dia tak belajar pun. Ustaz ada mengajar tadabbur, tapi dia tak tadabbur pun. Sedangkan Allah kata huwa khairun. Dia adalah yang jauh lebih baik daripada harta. Okey? Dan juga Allah beritahu, Rasul ni adalah anugerah. Cuba buka surah Ali Imran ayat 165. Surah Ali Imran ayat 165. Oh, 164. Laqad manallah. Kan? Betul? Laqad manallahu 'alal mu'minina
iz ba'asa fihim kitab, kemudian okey, ayat ni lebih kurang hampir maksud dia sama dengan ayat nombor 2 surah Al-Jumu'ah dan dalam surah Al-Baqarah yang kita belajar lepaskan. Allah kata apa? Laqad manna. Dengar? Laqad manna. Maka pasti sesungguhnya, demi Allah. Allah bersumpah. Allah bersumpah, kemudian Allah menegaskan dengan dua huruf taukid, penegasan. Lam dan qad. Makna apa yang Allah nak beritahu sangat besar dan penting. Apa dia? Pasti sesungguhnya manna. Manna apa dia? Manna apa dia? Kita biasa dengarkan manna wassalwa. Sebenarnya manna yang Allah bagi kepada Bani Israel bukan manisan. Manna tu sebenarnya bukan manisan. Yang diberi Bani Israel itu manisan. Tapi nama dia bukan manna. Manna sebenarnya makna dia ialah anugerah. Manna makna dia anugerah. Jadi kenapa manisan tu dia panggil manna? Sebab ia anugerah Allah. Iaitu Allah turunkan manna dan salwa kepada Bani Israel tanpa mereka bekerja, tanpa mereka penat lelah. Keluar pagi, buka pintu, ada manna dan salwa kat depan. Jadi apa saja yang kita dapat dengan mudah, tanpa usaha, tanpa kerja, dia panggil manna, anugerah Allah. Jadi Allah nak beritahu, yang aku bagi kepada kamu dengan mudah. Kamu tak payah cari, tak payah minta pun. Kamu tak minta pun, tapi aku bagi. Dan yang aku bagi ni adalah sangat besar nikmatnya. Apa dia? Laqad manna 'alal mu'minin. Dan minnah ataupun manna ini anugerah bukan untuk semua orang. Dia khas untuk orang yang beriman sahaja. Apa dia? Iz ba'asa fihim. Ketika mana Allah mengutuskan mereka kepada orang musyrik Mekah rasulan, seorang rasul. Ini fadlullah, pertama rasul. Jadi rasul adalah anugerah Allah. Allah jelaskan lagi dalam surah Ali Imran ni, Allah telah menganugerah kepada orang beriman ketika mana Allah mengutuskan pada mereka seorang rasul min anfusihim, daripada kalangan mereka, dan rasul itu baca ayat-ayat Al-Quran, dan rasul itu membersihkan hati mereka daripada kufur, syirik, segala maksiat, dan caranya Rasul mengajar mereka kitab dan hikmah. Sehingga mereka sebelum ni lafi dhalalim mubin. Mereka sebelum ni sesat, sesesatnya. Tapi dengan Rasul ajar mereka Quran dan Sunnah, jadilah mereka generasi yang terbaik. Jadilah mereka calon-calon ahli syurga. Bukankah itu anugerah yang terbesar? Mengeluarkan seseorang daripada sesat, menyelamatkan seseorang daripada lubang neraka, dan akhirnya masuk ke syurga. Bukankah itu anugerah yang terbesar? Sebab cara kita berfikir nikmat dunia sahaja. Kita tak berfikir merentasi dunia. Fikiran kita tak sampai ke akhirat. Jadi apa yang kita nak, nikmat kat dunia sahaja. Sebab tu kita tak rasa Quran tu satu nikmat yang besar. Okey? Ini Rasul. Sebab itulah para sahabat bila dapat Rasul ni, dia rasa macam apa saja Rasul cakap dia akan buat walaupun mati. Sehingga kan Umar ibn Khattab bila dengar je berita Nabi wafat, dia tak percaya, dia nak bunuh. Dia nak bunuh siapa saja yang cakap Nabi telah wafat. Kenapa? Sebab Umar rasa Rasul ni satu anugerah yang sangat besar dalam hidupnya. Kalau tanpa Rasul, Umar adalah ahli neraka. Sehingga dia tak boleh nak terima kematian, kewafatan Rasulullah. Sebab mereka kenal kelebihan, kehebatan Rasulullah.
untuk selamatkan mereka. Okey? Dan satu lagi Allah sebut, saya nak sebut tentang kelebihan Rasulullah. Rasulullah adalah minnah ataupun fadlullah. Sebab itulah kalau Quran kita dapat rasa seronok, sunnah Nabi pun kalau dapat rasa seronok. Bila dapat satu sunnah, kadang-kadang satu sunnah simple je. Satu sunnah simple je. Apa dia? Bila sudah makan, Nabi jilat jari kan. Kalau kita tahu kelebihan Rasulullah, kita tak akan tinggalkan sunnah ni. Siapa yang dapat sunnah Nabi walaupun simple, tapi dia tahu kehebatan Nabi, kelebihan Nabi, dia akan terus amalkan. Sebagaimana kata Ummu Habibah, dia kata sejak aku mendengar Nabi bersabda, siapa yang salat sunat 12 rakaat setiap hari, Allah akan bina untuknya sebuah istana di surga. Maka kata Ummu Habibah, aku tak pernah tinggal salat sunat 12 rakaat ni. Ini orang manusia yang kenal kelebihan Rasulullah. Semua yang Rasulullah cakap adalah untuk membantu manusia ke surga. Semua yang Rasulullah cakap adalah daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya Jauhari mengenal mak nikam. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'azzibahum ini kelebihan Rasulullah juga. Ayat ni Allah nak bagi tahu hebatnya Rasulullah, satu anugerah, satu minnah kepada bukan semua orang. Sebab tu ayat tadi Allah kata orang beriman je. Makna kalau kita tak gembira dengan Nabi, tak gembira dengan sunnah Nabi, kita bukan orang beriman. Kalau beriman mesti gembira. Okey, dalam ayat ini juga Allah nak bagi tahu kelebihan Rasulullah. Allah kata apa? Wa ma kana Allah, tidaklah Allah itu liyu'azzibahum, akan menurunkan azab kepada mereka, iaitu orang Mekah. Jadi orang Mekah ni syirik kepada Allah, sembah berhala berpuluh tahun, dan berhala pula bukan satu, 360 berhala. Zinanya, rasuahnya, zalimnya, ambil hak orang, tapi Allah tak turunkan azab. Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Wa anta fihim, sebab Rasulullah ada bersama mereka. Ini kehebatan Rasulullah. Sebab Nabi ada kat Mekah, azab terhalang. Itu anugerah. Itu anugerah. Jadi jangan pandang remeh kepada Nabi. Jangan pandang remeh pada sunnah. Siapa yang pandang remeh pada sunnah Nabi, sebenarnya dia pandang remeh kepada Nabi. Dan siapa pandang remeh pada Nabi, sebenarnya dia pandang rendah kepada Allah yang mengutuskan Rasulullah tu. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan semua pelajar, bila dapat sunnah Nabi, amalkan terus. Sami'na wa ata'na. Sebab Nabi adalah penyelamat kita. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapat ilmu, ilmu Al-Quran ke ilmu sunnah, maka Nabi kata, sebenarnya Allah akan permudahkan untuknya jalan ke syurga. Nikmat Al-Quran, nikmat sunnah Nabi, ya. Iaitu jalan kita ke syurga lagi jelas, lagi terang dan lagi mudah. Okey? Kemudian Allah kata apa? Allah akan memberi anugerah itu, Quran ke, sunnah Nabi ke, kepada siapa? Siapa yang dia nak. Siapa yang dia nak. Siapa pula ni yang Allah akan bagi? Siapa yang Allah nak bagi ni? Allah hurai dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir, iaitu kepada orang yang berusaha, yang betul-betul ikhlas, nak faham Al-Quran, nak amalkan sunnah Nabi, dan dia pun pergi belajar, dia mesti dapat. Jadi man yasha' ni tambah sikit, huraian maksudnya ialah Allah akan memberi anugerah Allah, Quran dan sunnah kepada siapa yang betul-betul ikhlas, siapa yang betul-betul usaha, pasti dia akan dapat. Saya pernah bagi ceritakan kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi daripada Parsi, daripada Iran lah, yang
keluarga dia, masyarakat dia penyembah api. Tapi dia rasa tak puas sebab dia rasa macam bercanggah dengan fitrah. Jadi dia pun nak cari hidayah. Ni tengok, Allah akan bagi kepada siapa? Orang yang ikhlas dan berusaha. Dia pun pergi ke Syam, jumpa orang Nasrani ataupun orang Kristian. Sebab dia tahu orang Kristian ni ada kitab. Tapi dia rasa macam orang Kristian pun tak betul juga, bercanggah dengan fitrah. Maka orang Nasrani bagi tahu dia, kamu pergilah ke Madinah. Sebab ada disebut dalam kitab kami akan muncul seorang nabi di Madinah. Salman Al-Farisi daripada Parsi pergi ke Syam, pergi ke Madinah. Untuk apa? Cari hidayat. Bila pergi ke Madinah, jumpa orang Yahudi dan kemudian orang Yahudi bagi tahu akan datang Rasul, dia pun tunggu. Bila datang je Nabi, dia terus beriman kepada Allah. Ni man yasha. Kalau kita cari ikhlas, usaha, mesti dapat. Sebab tu saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, termasuk diri saya, bila kita pergi kelas tak ikhlas, mana kita tak akan dapat. Walaupun kita dah tadabbur Al-Quran dah banyak surah, dah berbagai-bagai ayat, tapi Quran tu tak terkesan dalam hati kita. Quran tu tak mengubah cara kita berfikir dan akhlak kita. Mana apa tu? Kita tak termasuk orang yang betul-betul nak hidayat. Kita sama ada tak ikhlas ataupun tak sungguh-sungguh. Ada masa kosong, ikut kelas. Ada masa kemudahan, kita ikut. Bila susah aja, bila sibuk dengan urusan dunia, kita tinggal Quran, kita tinggal sunnah Nabi. Mana orang macam ni Allah tak akan bagi hidayat. Jadilah macam orang macam Nabi Musa. Nabi Musa nak cari ilmu sampai musafir kan. Musafir dengan Khidir di tepi pantai. Walaupun dia seorang Nabi, walaupun kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Khidir, tapi bila Allah beritahu, kamu sebenarnya bukan orang paling alim. Ada lagi orang yang lebih berilmu daripada kamu, walaupun kedudukannya lebih rendah daripada kamu. Maka Nabi Musa musafir di sepanjang pantai untuk mencari ilmu. Maka dia dapat ilmu sebab dia mencari. Okey. Jadi kemudian Allah kata apa? Allah akan bagi hikmah ataupun fadlullah, iaitu Quran dan sunnah Nabi, kepada siapa yang betul-betul berusaha. Kemudian Allah bagi tahu kenapa dia boleh bagi? Sebab dia wallahu Zul, mempunyai al-fadlu, kelebihan, al-azim, yang sangat besar. Okey. Jadi hujung ayat tu adalah audio dia clear. Hujung ayat tu sebenarnya Allah nak bagi dia sebab. Biasa kadang-kadang Allah bagi tahu perintah ke larangan ke ataupun apa kenyataan, lepas tu Allah bagi dia sebab. Di sini Allah kata Allah bagi kelebihannya kepada siapa dia kehendaki. Kenapa Allah bagi? Sebab Allah ada kelebihan yang sangat besar. Jadi di sini pun dalam ayat ini juga, di hujung ayat Allah nak bagi tahu, kalau kamu nak apa saja kelebihan dunia ke, apatah lagi kelebihan akhirat yang kekal abadi, maka kalau kamu cerdik, carilah kepada orang yang ada kelebihan.
Siapa yang ada kelebihan? Wallahu zul fadlil azim. Bahkan ada sebahagian ahli tafsir mengatakan fadli itu makna apa? Fadli itu lebihan. Jadi Allah nak gambarkan yang dia bagi pada kita hanya lebihan sahaja, bukan yang asal dia milik. Macam Nabi sebutkan ibarat kalau dalam satu hadis, hadis kursi, Allah berkata, kalau semua manusia berkumpul daripada Nabi Adam sampailah kiamat, dan semua minta apa hajat mereka kepada aku, semua minta. Ada minta rumah, ada minta harta, ada minta tanah, ada minta kebun durian, ada minta banglo, ada minta istana. Dan Allah kata, aku bagi semua permintaan mereka. Maka Allah kata, yang aku bagi tu, yang aku bagi semua tu, hanya macam diceluk jari di laut. Kemudian dia angkat jari, yang aku bagi tu yang melekat, air yang melekat kat jari, yang masih ada pada aku seumpama seluas laut. Sebab tu dia panggil fadlu. Jadi amat bodoh manusia cari kelebihan daripada manusia. Sebab manusia tak ada apa pun kelebihan. Jadi habiskan masa, habiskan umur kita, carilah kelebihan di sisi Allah. Tapi dengan syarat kena ikut perintah Allah. Sebab itulah bila Rasulullah dan para sahabat praktiskan apa yang Allah perintah dalam Al-Quran, maka mereka yakin kelebihan yang paling besar ialah di sisi Allah. Maka dia sanggup tinggal semua apa yang mereka ada. Dunia, harta, tanah air, semua dia tinggal. Sebab apa? Mereka yakin fadlullah jauh lebih besar. Maka akhirnya Allah bagi pada mereka apa? Negeri Madinah. Kemudian Allah bagi pula mereka Mekah. Kemudian Allah bagi pula dua kuasa besar tunduk pada mereka, Rom dan Parsi. Dan yang lebih penting, yang lebih besar ialah Allah menjadikan mereka calon ahli syurga yang kekal abadi. Okey. Kemudian Allah kata apa? Masal perumpamaan. Perumpamaan allazina, orang-orang yang hummilu. Sekarang Allah nak sebut tentang orang Yahudi. Sebenarnya surah Al-Jumu'ah ni Allah nak mencela orang Yahudi dan sifat-sifat orang Yahudi supaya kita umat Nabi Muhammad ambil pengajaran. Jangan jadi macam orang Yahudi. Apa sifat tercela orang Yahudi yang Allah cela dalam surah Al-Jumu'ah? Apa dia? Perumpamaan orang-orang yang hummilu, mereka dipikul Taurat, kitab Taurat. Dipikul kitab Taurat. Apa maksud dipikul? Maknanya kitab Taurat tu mereka tak minta pun. Mereka tak minta, Allah bagi. Kemudian Allah utuskan Nabi Musa, dan Allah wajibkan Nabi Musa mengajar mereka dengan percuma. Ini maksud hummilu. Mereka tak payah usaha, tak payah cari, tak payah bayar. Mereka diberi, diajar. Apa dah? Kitab Taurat. Bagus tak? Diberi kitab. Bagus. Diajar kitab. Bagus. Habis kalau bagus, apa yang Allah nak cela ni? Yang nak cela selepas itu. Semua kemudian. Lam yahmiluha, mereka tidak memikulnya. Mereka tidak memikul. Apa makna tidak memikul? Ulama mengatakan pertama, tidak faham. Yang kedua, mereka faham tapi mereka tak amalkan. Yang ketiga, lam yahmiluha, mereka tidak pikul, mereka faham, mereka amal tapi mereka tak sampaikan. Boleh? Jadi pikul kitab, mana mereka diberi kitab secara percuma dan mudah, mereka diajar oleh Nabi mereka,
tapi akhirnya mereka tidak memikul. Macam mana? Pikul tapi tak pikul. Bawa tapi tak bawa. Baca tapi tak baca. Maksudnya, baca tapi tak amal. Faham tapi tak amal. Faham, amal tapi tak sampaikan. Okey ke? Okey tak? Baca tapi tak faham. Ataupun dia baca, dia faham tapi tak buat juga. Ataupun dia baca, dia faham tapi dia amal tapi tak sampaikan. Okey ke tak? Okey. Allah kata apa? Ka. Perumpamaan mereka ni yang macam ni, ka seperti perumpamaan himar, keldai. Keldai. Jadi orang yang baca kitab tapi tak faham, Allah kata macam keldai. Ataupun baca, faham tapi tak amal, pun macam keldai. Ataupun baca, faham tapi tak sampaikan, Allah kata keldai. Keldai buat apa ni? Yahmilu, yang membawa. Asfara. Asfar daripada perkataan sifrun. Sifrun. Jamaknya, pluralnya asfar. Makna apa ni? Kitab. Kalau jamak dia kutub. Kita nak faham apa makna dari segi bahasa. Sifrun, asfar, jamak, plural. Kalau mufrad, kalau satu, sifrun. Apa makna dia? Kitab. Jadi sifrun tu kitab. Kalau asfar, kutub. Okey, kita pernah dengar tak perkataan safar? Safar. Sin, fara, safarun. Biasa kan? Sebenarnya ada kaitan ni, perkataan yang sama. Jadi safar, bila kita musafir, dipanggil safar. Orang yang musafir dipanggil musafir. Apa kaitan? Safar-safar ni sebenarnya asalnya makna dia kashfun. Kashfun. Kashfun makna dia mendedah, membongkar. Saya ulang. Safarun ataupun sifrun, asal makna dia ialah membongkar, mendedahkan kebenaran, ataupun mendedahkan hakikat yang sebenar. Jadi apa kaitan membongkar dengan musafir? Maksudnya ialah bila kita musafir dengan seseorang, orang tu kita tak berapa kenal. Tapi bila kita musafir dengan dia, makan bersama, tidur bersama, berjalan bersama, daripada situ akhlak dia terbongkar. Akhlak kita pun terbongkar pada dia. Baru kita kenal. Ya Allah, rupa-rupa dia ni panas barang. Rupa-rupa dia ni kedekut. Rupa-rupa dia ni memang macam-macam terbongkar. Bila? Bila kita musafir. Maka sebab tu musafir dipanggil safar. Sebab dia mendedahkan siapa kita yang sebenar. Betul tak? Betul. Okey, apa pula mendedah dengan kitab? Subhanallah. Dalam kitab ni ada ilmu. Dan sifat ilmu apa dah? Sifat ilmu dia mendedahkan kejahilan kita. Bila kita belajar, bila kita ada ilmu, baru kita tahu, ya sebenarnya aku sebelum ni memang jahil. Aku banyak tak tahu. Siapa yang mendedahkan kejahilan kita? Ilmu tu. Jadi kitab yang dibawa oleh keldai tu sepatutnya apa dah? Mendedahkan kejahilan kita, menunjuk kita kebenaran. Tapi akhirnya lam yahmiluha. Masih tetap jahil, masih tetap tak kenal Allah, masih mensyirikkan Allah. Maka Allah kata sama dengan keldai. Yang sepatutnya orang yang berilmu ni, Allah kata apa? Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadalah. Kan? Ayat 12. Allah kata apa? Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu tinggi. Jadi orang yang berilmu Allah angkat tinggi. Paling tinggi darjah orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Maka darjah dia tinggi. Okey? Bila berilmu dan beramal, darjahnya paling tinggi.
Tapi bila dia berilmu tapi tak beramal, maka darjah dia Allah turun macam keldai. Ada kitab tak? Ada. Faham tak? Faham. Tapi tak beramal. Maka darjah kamu rendah serendahnya, iaitu sama dengan keldai. Ini tadabbur. Tadabbur jangan kita tuding jari pada orang. Jangan kita kata ini ayat untuk orang Yahudi. Tak. Ayat asal turun pada orang Yahudi tapi pengajaran untuk semua. Makna Allah nak bagi tahu perangai orang Yahudi boleh berlaku pada kamu. Bila kamu baca tak faham. Bila kamu hafal Quran tapi tak faham. Bila kamu faham tapi kamu tak amal, kamu sama dengan perangai orang Yahudi. Kalau Yahudi jadi himar, kamu pun jadi himar. Bolehkah? Surah ni Nabi selalu baca hari Jumaat kan? Ketika solat Jumaat. Berapa ramai yang baca surah ni, berapa ramai yang dengar, tapi dia tetap menjadi keldai. Kalau saya yang cakap, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Analogi. Keldai, kita letak atas belakangnya buku matematik, buku sains, buku geografi. Kemudian kita suruh dibawa daripada Shah Alam pergi ke Seremban. Okey? Lepas tu, sampai di Seremban kita tanya. Dadal, keldai lah. 2 campur 2 berapa? Dia bawa buku matematik ni daripada Bukit Jelutong sampai ke Seremban. Agak-agak keldai jawab apa? 2 campur 2 ada dalam buku matematik yang dia bawa tu. Agak-agak dia jawab apa? Siapa yang biasa dengan keldai? Dia jawab apa? Sebenar kalau kita kata dia jawab, kita betul-betul keldai lah. Sebab keldai memang tak boleh jawab. Dia tak akan jawab lah. Dia tak akan jawab. Jadi tengok, Allah nak bagi kita faham sampai tahap tu. Allah bagi contoh. Bila keldai bawa buku matematik, berapa lama, berapa jauh perjalanan, tapi tak faham apa dalam kandungan buku yang dia bawa tu, maka apa beza kamu dengan keldai? Kamu baca Quran, baca surah Yasin, baca surah Yusuf. Bila dah baca pula banyak kali, dah lama, bertahun-tahun, tiba-tiba orang tanya, bang, apa pengajaran daripada surah Yasin? Bang baca surah Yasin berapa lama dah? Sejak kecil lah. Tiap-tiap minggu baca. Ya, tiap-tiap minggu saya tak pernah miss. Okey, boleh tak bagi pada saya satu pengajaran daripada surah Yasin yang abang dah baca berpuluh-puluh tahun? Dia jawab apa agak-agak? Itu saya tak tahu. Jadi apa beza dia dengan keldai? Keldai bawa buku matematik tak tahu apa-apa. Kalau keldai bawa buku Al-Quran pun, bawa daripada Kelantan sampai Kuala Lumpur setiap hari selama 5 tahun. Kemudian tanya keldai, apa isi kandungan surah Yasin yang kamu pikul tu? Keldai. Dia tak akan jawab apa-apa. Jadi apa beza kamu dengan keldai? Sebab tu Allah kata mereka seperti keldai. Mereka seperti keldai. Jadi bila kita faham ayat ni, minta maaf saya cakapkan, saya sangat-sangat sedih dan sangat kesian kepada orang yang baca Quran bertahun-tahun tapi tak faham. Allah kata kamu ni keldai. Saya sangat kesian kepada orang yang menghafal Quran. Mak bapak sangat bangga anak yang hafal Quran. Kadang-kadang 5 anak hafal Quran. Tapi bila tanya apa pengajaran surah ni, apa pengajaran daripada surah Yusuf, tak tahu. Anak kamu hanya setara dengan keldai. Bukan saya cakap. Bukan saya cakap. Kalau susah sangat kita nak terima, susah sangat kita nak terima. Saya bagi analogi lain. Anak kita belajar matematik kat sekolah kan, daripada tahun 1. Kemudian balik kita tanya, 2 campur 2 berapa? Tak boleh jawab. Kemudian minggu depan tanya lagi, tak boleh jawab. Kemudian tahun depan tanya lagi, tak boleh jawab. Cikgu kata pada anak kita, memang anak kita ni keldai. Kita terasa tak? Tak terasa. Kita rasa memang betul lah.
Sebab setahun belajar tak faham apa-apa, kita boleh terima. Bila cikgu kata anak kita yang tak faham walaupun dah belajar lama, anak kita macam keldai, kita boleh terima. Tapi kita sendiri baca Quran lebih lama daripada anak kita belajar matematik. Dan Allah cakap setiap hari kamu keldai, kita tak rasa apa-apa. Bila kita faham, kita rasa bukan aku. Itulah kita. Itulah kita. Okey? Membawa kitab. Tadi sebelum datang saya ada terbuka satu video Ustazah sedang mengajar Al-Quran online. Jadi sebelum mengajar dia kata okey, mari sebelum kita mulakan pengajian kita baca tajwid semua, kita buka dengan Al-Fatihah. Siapa suruh kamu baca Fatihah sebelum mengaji Al-Quran? Siapa cakap? Hani yang kata keldai ni. Bunyi macam kasar tapi memang betul. Siapa suruh? Ada ayat-ayat mana yang suruh kamu sebelum mula baca Al-Quran baca Fatihah? Ada? Tak ada? Okey, tanya pula Nabi. Ada tak Nabi buat sebelum buka majlis ilmu ke, mengajar Quran ke, Nabi baca Al-Fatihah? Tak ada. Maknanya kamu baca Quran tapi kamu tak buat apa yang Quran suruh. Kamu tak ikut cara Nabi, kamu keldai je. Minta maaf, ha? Bunyi kasar tapi memang benar. Kebenaran itu adalah pahit. Saya nak tekankan, ha? Sebab bila kita faham ayat ni, kita rasa ya Allah, mungkin kita pun jadi keldai. Agak-agak dalam rumah kita ada tak keldai? Ada? Kalau ada, berapa ekor? Duk bilik ni main game, baca Quran tak faham. Duk bilik tu 2 orang main game tak faham. Allah kata keldai. Ustaz cakap baik-baik Ustaz, ini kelas terakhir saya ikut. Itu terserahlah, bukan saya cakap. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah cakap. Sayangnya Allah pada kita, Allah bagi amaran, jangan jadi macam Yahudi. Jadi apa kelebihan Yahudi dapat ada kitab Taurat? Yahudi bukan ada matematik, bukan kitab sains, kitab Taurat daripada Allah. Tapi Allah kata lebih kurang keldai je. Jadi benda ni boleh berlaku tak pada kamu yang ada Quran? Ya. Yahudi ni bangsa paling mulia ketika itu. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya aku lebihkan kamu daripada semua bangsa. Tapi akhirnya kamu tak lebih tak kurang, sama dengan keldai. Jadi saya nak orang rasa saja, saya pun kena rasa. Anak saya ada baca Quran, tak faham. Ada yang hafal Quran, tak faham. Saya rasa anak saya masih tak lebih tak kurang keldai. Itulah tadabbur. Bila tadabbur kita rasa Allah tegur kita. Bila kita tadabbur kita rasa ya Allah aku masih jauh. Itu akan menjadikan kita maju ke depan. Tapi kalau baca dah lah tak faham, kita sentiasa mundur ke belakang. Bila khatam tutup terus. Tutup terus. Maknanya betul-betul keldai. Orang bila tak faham, lagi dia menangis. Lagi dia tak tutup, lagi dia belajar. Ini dah khatam 30 juzuk, tak faham, tutup terus buat majlis lagi. Majlis apa ni? Biasa tak orang kita bila khatam Quran buat majlis khatam, tapi majoritinya tak faham. Majlis apa ni? Kalau nak cakap kasar, kalau ikut ayat ni, saya tak tahulah. Majlis orang ke majlis keldai. Ustaz tolonglah doa. Ini sebenarnya saya berdoa supaya semua pelajar keluar daripada daerah keldai. Ramai orang selamat daripada COVID-19, tapi lagi ramai yang menjadi keldai. Lagi ramai menjadi keldai. Okey. Kemudian Allah kata apa? Bi'sa, seburuk-buruk. Tak cukup Allah samakan orang yang ada kitab, orang yang faham, tapi bila tak beramal, tak cukup Allah kata kamu ni lebih kurang keldai je. Tapi Allah tambah lagi, bi'sa, seburuk-buruk. Seburuk-buruk. Masal.
kaum. Seburuk-buruk kaum ialah siapa? Seburuk-buruk kaum ialah allazina, ialah orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah nak bagi tahu bangsa yang paling buruk. Bi'sa makna dia paling buruk. Mungkin kita rasa bangsa paling buruk apa dah? Kalau orang Malaysia mungkin, orang Melayu lah dia rasa bangsa paling jahat Cina. Bangsa paling jahat India. Tapi sebenarnya bangsa paling jahat bukan Melayu, bukan Cina, bukan India. Bukan masalah, bukan orang Afrika. Bangsa paling jahat ialah orang yang mendustakan ayat Allah. Ni, ada kitab, baca dan faham tapi tak buat. Allah kata itulah bangsa paling jahat. Mungkin kamu Melayu, mungkin kamu Cina, mungkin kamu India, mungkin kamu Arab. Kata Dr. Ratib Nablusi, berapa ramai yang baca Quran tapi anak buka aurat. Ini Allah kata Dr. Ratib Nablusi, inilah kaum yang paling buruk. Inilah kaum yang mulutnya baca Quran tapi perangainya macam keldai. Perangainya macam orang Yahudi. Berapa ramai mak bapak pergi masjid, mak bapak pergi kelas, tapi anak-anak keluar dalam keadaan buka aurat. Anak-anak perempuan jadi macam lelaki. Anak lelaki jadi macam perempuan. Dia tak kisah pun, tak tegur pun. Allah kata, ni kalau kita nak luaskan, ada keldai duduk dalam masjid. Ada keldai pergi Mekah. Bunyi kasar tapi inilah hakikatnya. Ada kedai puasa bulan Ramadan. Khatam Quran, berlumba khatam, tapi satu pun tak faham. Kadang-kadang yang baca Quran yang khatam pun bukan aurat. Allah kata seburuk-buruk kaum. Apa maksud mendustakan ayat Allah? Mendustakan ayat Allah ada dua jenis. Takzib. Takzib, mendustakan ayat Allah ada dua. Satu, qauli. Yang kedua, amali. Kita kena faham betul-betul supaya kita dapat elakkan. Mendustakan ayat Allah ada dua bentuk. Pertama, qauli, perkataan. Contoh Allah kata, bila kamu beriman, kamu akan diberi balasan syurga. Ini kata apa? Dusta. Itu mendustakan dari segi perkataan. Yang kedua, mendustakan dari segi perbuatan. Iaitu Allah kata salat, dia tak salat. Allah kata tutup aurat, dia tak tutup aurat. Inilah Allah kata bi'sa, kaum yang paling buruk. Mulut baca Quran tapi tak ikut perintah Allah. Okey? Jadi antara dua jenis dusta ni, yang mana paling teruk? Dan yang mana paling banyak berlaku dalam masyarakat kita? Yang paling teruk, amali. Yang paling ramai, amali. Orang Islam, dia mengaku semua yang Allah cakap betul. Semua yang Nabi cakap, mulut dia betul. Qauli. Okey, yang ni tak ada masalah. Biasa qauli ni orang kafir. Qauli biasanya orang kafir. Tapi dari segi praktikal, ni, lam yahmiluha, mereka tak beramal. Quran kata tutup aurat, dia baca ayat tutup aurat tapi dia buka aurat. Quran kata jaga anak kamu, jaga isteri kamu daripada maksiat, dia biarkan. Dia juga penyokong pada anaknya yang buat maksiat. Orang ni Allah kata yukazzibu ayatillah, mendustakan ayat Allah dari segi perbuatan. Allah kata orang ni adalah keldai. Keldai. Jadi yang paling ramai, amali. Yang paling banyak, amali. Yang paling susah, amali. Kenapa? Kalau orang mendustakan dari segi perkataan, dia kata Quran ni tak betul, akhirat tak ada,
kita boleh berhujah dengan dia. Sebab kita tahu dia mendustakan. Tapi bila dia mulut dia kata Quran betul, akhirat betul, azab kubur betul, sunnah Nabi yang terbaik, mulut dia menerima, mengiyakan. Tapi perbuatan tak. Ini susah kita nak berhujah ataupun nak membetulkannya. Sebab mulut dia mengaku. Sebagai analogi. Orang ni dia pergi jumpa doktor. Doktor yang dia rasa doktor yang terbaik untuk dia lah. Setelah dia cek senarai semua doktor, semua klinik, dia pilih doktor yang terbaik. Sebab apa? Banyak pengalaman, mesra alam. Dia pun masuk, kemudian doktor bagi tahu kamu ada penyakit ni sekian-sekian, kamu kena ambil obat ni sekian-sekian dan kena pantang sekian-sekian. Dia pun kata, okey, terima kasih doktor, terima kasih. Saya rasa yang doktor cakap adalah yang terbaik. Semua yang doktor cakap betul. Doktor lah, cara doktor pun baik, melayan, mesra alam apa semua, ada kasih sayang. Semua dia puji. Tapi bila keluar je, list yang doktor suruh dia beli obat kat klinik, dia campak dalam baku sampah. Ni, perkataan cantik, manis. Tapi perbuatannya, kita nak kata apa pada pesakit ni? Mulut dia kata doktor bagus, apa yang doktor cakap semua betul, tapi perbuatan dia buang. Nak kata apa orang macam ni? Inilah keldai. Dan rasanya tak ada. Betul tak? Orang jumpa doktor, bila ada sakit dia jumpa doktor, doktor kata beli obat sekian, rasanya tak ada yang tak ikut arahan doktor. Sebab apa? Sebab matlamat dia nak sihat. Demi nak sihat, demi nak hidup, cakap doktor, walaupun doktor tu doktor India, ada tanda merah kat dahi, baru je sembah berhala, tapi sebab doktor tu ada ilmu dalam bab doktor, dia dengar. Yang cakap dalam Quran ni siapa? Bukan doktor, bukan India, bukan Melayu, pencipta manusia. Dan bukan untuk sihat 20 tahun, bukan untuk seronok kat dunia, untuk sihat bahagia kekal abadi. Dia tak dengar. Yukazzibu ayati. Memang Allah kata keldai. Patut. Gelaran yang paling sesuai memang keldai. Jadi tak faham apa-apa. Okey? Kemudian Allah kata wallahu, dan Allah la yahdi. Tidak menunjuk ataupun tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Okey. Tiba-tiba Allah kata apa di hujung ayat? Allah tidak akan memberi hidayah pada kaum yang zalim. Mula-mula keldai, lepas tu seburuk-buruk kaum, kemudian zalim pula. Apa kaitan? Kita nak faham. Siapa yang dimaksudkan zalim? Apa ciri-ciri zalim? Kita nak faham, hujung ayat tu adalah penjelasan ataupun kesimpulan kepada cerita sebelum ni. Kalau cerita sebelum ni ada kitab, tak faham ataupun tak amal, maka Allah kata keldai. Dan Allah juga kata seburuk-buruk kaum. Kemudian Allah simpulkan, itulah orang yang zalim. Makna apa? Kalau orang tanya siapa yang zalim? Yang baca Quran tapi tak faham, zalim. Yang hafal Quran tapi tak faham dan tak amalkan, zalim. Yang khatam Quran berkali-kali tapi tak ikut Al-Quran, zalim. Ini Quran ni, Allah yang cakap. Tapi kalau kita cakap pada orang yang khatam Quran dan dia tak faham, lepas baca Quran je buka aurat. Lepas baca Quran berhias. Allah kata pada Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bersolek, jangan kamu berhias seperti orang jahiliyah. Habis baca Quran, termasuk ayat yang dia baca tu berkenaan dengan larangan berhias. Dia berhias. Tiba-tiba kita kata, kak ni keldai lah, dia melenting tak? Dia akan melenting. Tapi itulah yang Allah cakap, bukan saya cakap. Kita kata, kak ni memang zalim. Ustaz, apa kezaliman saya? Saya tak pernah ambil hak orang.
Bahkan saya setiap hari baca Quran sampai khatam berkali-kali. Apa kezaliman saya? Kezaliman kak ialah baca Quran tapi tak ikut ajaran Al-Quran. Kita bila sebut zalim, yang mencuri, yang merompak, yang membunuh mak bapak, yang ambil harta rakyat. Tapi rupa-rupanya kita juga termasuk orang yang zalim. Bila baca Quran tak ikut Al-Quran. Anak kita mungkin zalim, suami kita mungkin zalim. Bila buat apa yang dia baca tapi tak ikut. Suami kita solat kat rumah zalim sebab tak ikut sunnah Nabi. Anak lelaki kita solat kat rumah zalim sebab tak ikut sunnah Nabi. Okey? Daripada sinilah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi hanya ambil masa 23 tahun je. 23 tahun untuk keluar. Untuk keluar daripada zalim kepada adil. Daripada jahil, sesat, kepada hidayat, iman. Proses ni berlaku tazkiyah 23 tahun je. Berapa ramai sahabat yang zalim, tak faham Quran, tak faham kitab, sembah berhala, bunuh anak, semua akhirnya jadi adil, jadi dapat hidayah, jadi orang beriman, jadi orang yang berilmu. Hanya dalam proses 23 tahun. Sebab apa? Sebab proses tilawah, kemudian ta'lim, kemudian tazkiyah. Sebab mereka belajar Quran cara yang betul. Belajar akhirnya nak tazkiyah, nak baiki hati, nak baiki akhlak. Nak keluar daripada daerah keldai ni. Maka keluarlah. Lepas baca, mereka faham maksud dia. Lepas faham, mereka amalkan. Sebab mereka tahu, kalau tak faham ataupun tak amal, jadi keldai. Baca-baca Quran akhirnya jadi keldai. Apa makna baca? Jadi mereka prosesnya ikut macam ni. Akhirnya jadilah kuntum khayra ummatin. Orang Mekah yang asalnya tak bertamadun, yang kecing dalam masjid, yang tak ada apa-apa kemudahan pembangunan, yang gembala kambing, akhirnya jadi umat yang terbaik yang memerintah dunia. Kalau ikut sejarah Nabi, sahabat ni asalnya 10,000 je. Sahabat 10,000. 10K. Tapi dengan 10K ni, dengan 10,000 orang sahabat, Islam tersebar satu dunia. Sebab apa berlaku proses tu? 10K, Islam sampai satu dunia. Tapi sekarang, umat Islam berapa bilangannya? Satu bilion. 1 milion umat Islam merata tempat. Tapi tak tersebar, walaupun pada jiran sebelah. Tak tersebar walaupun kepada sahabat yang paling dekat. Tak tersebar walaupun pada anaknya dalam rumah. Sebab apa? Sebabnya berlaku hanya proses tilawah. Nampak? Semoga Allah memberi hidayat dan kekuatan pada kita untuk keluar daripada sifat keldai. Mulai daripada sekarang, bila baca, tengoklah makna, dan bila tengok makna, letak dalam kepala aku mesti beramal. Kalau tak, selagi tak beramal, aku keldai. Orang panggil aku hebat, orang panggil datuk, tapi Allah panggil aku keldai. Okey? Kita berhenti setakat ayat yang kelima. Ada soalan tak? Bagi wanita sudah menopause dan tak menarik lagi, ada tak kelonggaran dari segi auratnya seperti dalam satu ayat di surah An-Nisa? Sebenarnya ulama beza pendapat lah. Ada yang mengatakan ini Allah sebut dalam surah apa ni? Surah An-Nur ayat 60. Surah An-Nur ayat 60. Allah kata apa?
wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun an yadhna thiyabahunna ghayra mutabarrijat bizinah wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Maksudnya wanita-wanita yang dah tua, yang dah tak ada nafsu untuk berkahwin sebab tua, dan lelaki pun tak minat pada dia, maka Allah kata falaisa alaihinna junah, tidak ada dosa ke atas mereka sekiranya mereka menanggalkan pakaian luarnya. Dalam tafsir Muyassar dia kata an yada'na ba'dha thiyabihinna, tidak ada dosa bagi mereka, bagi wanita seperti ini menanggalkan pakaian yang di luar keridak seperti selendang, ataupun kata ulama biasa orang Arab ni dia pakai baju dua lapis, pakaian dua lapis, satu yang cantik tu, satu lagi yang hitam, dia panggil abaya. Jadi kalau muda, kalau buka yang kat luar tu, yang nampak yang kat dalam cantik tu boleh menarikkan, boleh menimbulkan fitnah sebab dia masih muda. Tapi kalau tua, dia buka yang kat luar yang hitam tu, yang kat dalam pakaian cantik tapi orang tak cantik, tak ada masalah, tak menimbulkan fitnah sebab dia dah tua kan. Kita cantik macam mana? Bila dah tua tak cantik lah. Sebab itulah kadang-kadang kita dah tua kan, kita tunjuk gambar kita masa muda pada anak. Tengok gambar mak masa muda dulu. Kenapa tunjuk masa muda? Sebab tua dah tak cantik. Kalau tua masih cantik, tak perlulah tunjuk gambar masa muda kan. Jadi bila dah tua tak cantik dan tak menarik dan tak akan menimbulkan fitnah, maka pakailah baju cantik macam mana, kebiasaannya orang tak tertarik. Umur 90 tahun pakai baju yang ada apa ni, bunga-bunga apa semua warna-warni, orang bukan setakat tertarik, orang pun terkejut, pensang pula tengok. Jadi maksud di sini kata ulama, dibolehkan buka pakaian bahagian luar tapi masih menjaga auratnya. Dan ada juga ulama mengatakan boleh buka yang biasa dibuka lah, seperti tangan, kaki kan, selagi mana tak menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Tapi yang terbaik, kalau tanya pandangan saya, yang terbaik tutup je lah. Sama ada orang tertarik ke, orang tak nak ke, menimbulkan fitnah ke tak ke, tutup je. Semoga Allah menutup keaiban kamu. Okey. Boleh tak cadangkan kitab tafsir yang bagus? Kitab tafsir yang bagus, yang banyaknya dalam bahasa Arab. Tapi dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, dan tafsir yang bahasa Melayu yang asalnya memang bahasa Melayu, seperti tafsir Al-Azhar, karangan Profesor Hamka. Saya lupa, ada satu kitab tafsir Arab yang diterjemah oleh UKM. Saya lupa dah banyak dah tafsir bahasa Arab tapi diterjemah dalam bahasa Malaysia. Boleh Google ya. Adika, soalan, bila kita tidak mampu untuk menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis sebab kita di tempat orang, adakah itu termasuk yang dimurkai? Tak. Kalau kita faham Al-Quran, tak ada masalah, kita tak akan takut. Sebab Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kata Allah tidak akan bebankan melainkan apa yang kamu mampu. Kamu tak mampu nak cakap, ataupun cakap pun orang tak dengar, tak payah cakap. Bahkan Nabi kata cukup dengan kamu benci dalam hati. Itulah selemah-lemah iman. Yang penting ada rasa benci dengan kemungkaran. Jangan rasa setuju ataupun redha. Apa yang Rasulullah baca bila nak sampaikan wahyu ataupun apa-apa ilmu lain? Tak ada. Mula Nabi bagi kaedah umum, mula apa-apa kebaikan dengan baca bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau. Allah tak kata iqra bil Fatihah. Bahkan Nabi kata mana-mana amalan yang tak dimulai dengan bismillah maka dia terputus daripada rahmat Allah. Jadi menunjukkan apa saja kebaikan kita buat, mulalah dengan bismillah. Mana?
Macam mana kalau perempuan pakai wangian sebab nak elakkan daripada bau badan. Okey. Wanita boleh pakai wangian selagi mana tak berbau. Selagi mana tak boleh dicium oleh lelaki. Sebab tu kata setengah orang, wangian yang terbaik bagi wanita ialah yang tidak ada bau. Iaitu wangian yang sekadar nak hilangkan bau badan dia aja. Wangian sekadar hilang bau badan, tapi orang tak boleh cium. Sebab dia tak ada wangian pun, tak ada bau. Sekadar untuk menghilangkan bau. Jadi pastikan bila kita keluar rumah ataupun duduk bersama lelaki yang bukan mahram, pastikan kita tak pakai wangian yang boleh dicium oleh lelaki. Sebab itu ada amaran keras daripada Nabi SAW, mana-mana wanita yang keluar memakai wangian sehingga dapat dicium oleh lelaki seolah dia telah berzina. Hadis sahih. Kalau waktu kerja hanya mampu solat 10 rakaat, bukan 12, dapat hubung imbuhan yang sama. Okey, kalau masa bekerja dapat solat 10 rakaat sahaja, dapat kelebihan 10 rakaat lah. Yang kelebihan 12 rakaat tak dapat lah. Iaitu Nabi kata siapa solat 12 rakaat dibina sebuah istana. Jadi kalau solat 10 tak dapat kelebihan sebuah istana. Jangan risaulah, jangan risau. Allah Maha mengetahui. Setakat mana kita buat dengan ikhlas, kita buat tu sebab betul-betul tak mampu ataupun kerana malas. Bukti kita buat sebab tak mampu ialah apa buktinya? Hari cuti mampu kita buat. Hari memang ada masa memang kita buat. Maka ketika itu bila tak mampu kita tak buat, tak ada masalah. Kita akan dapat pahala sama seperti kita buat lengkap. Ada satu hadis, siapa yang musafir ataupun sakit, kemudian dia tak mampu buat amalan yang biasa dia buat masa dia sihat, maka Allah catat pahalanya sama seperti dia buat sempurna ketika dia sihat. Dari rumah anak, tutup aurat. Apabila bertemu rakan anak, dedah aurat adalah, adakah ibu bapa berdosa dan termasuk dalam golongan pendusta agama? Sedangkan ibu bapa dan dah ajar anak supaya macam mana ni? Dari rumah anak tu tak aurat. Apabila bertemu samalah tu. Tapi kalau mak bapak dah tegur, dah bagi amaran apa semua, anak masih buat, itu mak bapak lepas. Anak yang akan tanggung. Anak pula akan jadi keldai. Tapi jangan kita kata teruslah mereka keldai kan. Sebab mereka pun tak diberi peluang untuk belajar dengan cara yang betul. Hantar ke sekolah agama. Kadang-kadang hantar ke sekolah kebangsaan. Lagilah mereka tak akan faham. Jadi proses pembelajaran supaya mereka keluar daripada daerah keldai itu belum berlaku. Maka jangan kita terus hukum mereka. Ataupun sesiapa saja. Kecuali proses belajar yang betul dah berlaku. Tapi masih tak buat. Itu boleh kita kata mereka tak lebih tak kurang macam keldai. Ustaz, maulid ni macam mana? Buat masa pernikahan ataupun pada hari? Apa maulid? Selawat dengan laju, tak betul, bukan sunnah Nabi. Kita tujuan selawat ialah untuk merasai kehebatan dan kelebihan Nabi. Jadi kalau bila dah laju tu, seolah targetnya nak habis. Jangan. Bila kita berzikir, bila kita berselawat, targetnya bukan habis. Tapi targetnya nak menghayati maksud zikir dan nak menghayati kelebihan Rasulullah SAW. Kalau baca Quran tanpa faham, keldai, masih dapat keganjaran. Kalau baca Quran tak faham, ini sengaja tak faham lah. Kalau dia dah belajar tapi tak faham juga, insya-Allah dapat pahala. Kalau dia belajar, dah usaha tapi masih tak faham, mungkin IQ dia lemah kan, ataupun guru mengajar tak betul, dan dia akan tetap dapat pahala sebab dia telah usaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang Allah kata keldai ni, dia sengaja tak nak belajar ataupun dah belajar dah faham tapi tak nak buat. Ini Allah kata keldai lah. Bila dah keldai, macam mana dapat pahala? Jadi hadis 1 huruf 10 pahala kena gabungkan. Kena gabungkan maksud ayat Quran yang Allah mencela orang yang tak faham, mencela orang yang tak beramal. Jadi bila Allah cela orang yang tak beramal, dia baca banyak mana sekalipun, macam mana dapat pahala?
satu bahagian Allah bagi pahala, satu bahagian Allah cela. Bila dah tercela, dia tak akan dapat pahala. Kena gabungkan. Adakah isteri kena minta izin suami dahulu sebelum melakukan ya, kalau amalan sunat yang boleh mengganggukan tanggungjawabnya sebagai isteri, kena minta izin. Contoh nak puasa kan, dia nak puasa sunat, kena minta izin suami. Kalau salat sunat, waktu tu mengganggu urusannya sebagai isteri, dia kena layan suami, maka jangan solat sunat masa tu. Tunggu suami dah habis atau suami keluar, solatlah sunat. Jadi solat sunat selagi mana tak mengganggu tanggungjawabnya sebagai isteri, tak perlu minta izin. Tapi amalan sunat mengganggu tanggungjawabnya sebagai isteri, maka solat sunat tu tak boleh dan kena minta izin suami. Jika melewatkan solat Isya untuk paksa diri bangun, salah. Bukan sunnah Nabi melewatkan solat Isya. Nabi kata satu masa Nabi solat Isya lewat. Kemudian Nabi kata, inilah waktu terbaik kalau tak menyusahkan umatku. Tapi kita kena ingat, waktu tu tidaklah sampai pukul 2-3 pagi. Ada pendapat kata Nabi lewat sampai pukul 10, sampai pukul 11. Tak boleh lewat sangat. Satu. Yang kedua, Nabi melewatkan, tapi Nabi tetap salat berjemaah. Jadi kalau kita lewatkan, kemudian sampai pukul 12 lebih, itu bukan sunnah Nabi dan tak bagus. Sebab takut-takut kita terlepas solat Isya. Kena utamakan yang fardu, solat Isya fardu. Yang solat malam yang kita nak solat tu hukumnya sunat. Jangan kerana solat sunat kita terlepas solat fardu Isya. Apa lagi? Bila PKP dah wirid pagi, bila mula kerja dah tak sempat. Okey, wirid zikir pagi ni sebenar dia tak lama pun, dan kerana Allah dah sebut orang yang berakal dia berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Jadi zikir pagi bukan mesti di rumah, bukan mesti di masjid. Sebab itulah salah bila kita anggap amalan tu hanya mesti di masjid, hanya mesti di rumah, hanya mesti di atas sejadah. Tak, zikir boleh buat masa berdiri, masa baring, kalau masa PKP kita buat macam biasa di rumah ataupun di masjid. Kalau masa kita bekerja sambil memandu, sambil menunggu LRT, sambil menunggu kawan, sambil duduk dalam kereta, boleh berzikir, tak ada masalah. Kalau kita beriman kepada Allah, berzikirlah pada Allah di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Jangan jadi alasan zikir pagi tak boleh baca sebab bekerja. Kita ambil masa nak sampai tempat kerja, kadang-kadang setengah jam, dah habis dah zikir. Kadang-kadang 1 jam zikir, kadang-kadang 15 minit, 20 minit sahaja. Boleh bagi pencerahan tentang ratib. Ratib al-atas bukan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kamu lebihkan Allah dan Rasul. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Bila nak buat amalan, cek dulu. Dia daripada Nabi ke daripada siapa? Kalau daripada orang biasa, stop. Sebab apa? Jangan lebih daripada Allah dan Rasul. Yang Nabi cakap adalah wahyu. Yang orang cakap adalah mungkin nafsu. Jadi Allah kata jangan dahulukan orang lebih pada Allah dan Rasul. Jadi ratib al-atas, saya tak kata salah, tapi dia bukan daripada amalan Nabi. Dan kewajipan kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, kena utamakan yang datang daripada Allah dan Rasul. Bila kita mati, kita nak jumpa Allah. Dan Rasul yang akan memberi syafaat pada kita, bukan orang lain. Betul ke dalam majlis pernikahan wanita tak boleh ada dekat? Kalau tak ada wanita, kemungkinan Rasulullah akan turut dalam majlis. Oh, tak betul tu. Dia wanita bila dia tak boleh ikhtilat lah. Yang lebih tepat, tak boleh ikhtilat, tak boleh bergaul bebas. Kalau tempat tu sempit dan terpaksa kan duduk dekat, itu tak apa. Tapi kalau tempat tu luas, masih nak duduk dekat dengan perempuan dan perempuan pula bukan mahram, boleh menimbulkan fitnah, itu yang tak boleh. Jadi tak boleh tu bila menimbulkan fitnah. Boleh bagi pencerahan tentang ratib dah. Adakah salah amal selawat untuk mengharapkan syafaat Rasulullah? Tak payah. Tak, sebenarnya Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang menjawab azan,
kemudian lepas menjawab azan dia baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai habis. Nabi kata wajib dapat syafaat. Jadi selawat tu satu. Yang kedua, jangan lupa jawab azan dan doa selepas azan. Sebab apa? Jawab azan dan baca doa lepas azan, Nabi kata wajib, dijamin dapat syafaat Nabi. Jadi nak baca selawat teruskan, tapi yang paling penting yang Nabi janji yang mesti dapat ialah jawab azan, kemudian baca doa lepas azan, dan pastikan pergi solat berjemaah. Ketika PKP tak bolehlah, lepas PKP jawab azan, baca doa, lepas tu pergi solat berjemaah bagi lelaki. Jangan jawab azan solat kat rumah. Apakah maksud solat pada awal waktu? Solat pada awal waktu ialah sebaik-baik. Lepas azan kita solat sunat terus solat. Kecuali ada hal yang terdesak yang tak boleh dielakkan, maka dimaafkan. Tapi kalau sengaja melewatkan sampai 1 jam, itu tak termasuk awal waktu. Kadang-kadang kita tahu time solat tapi azan tak didengar. Okey, tak, syarat nak solat bukan mesti dengar azan. Syarat nak solat ialah mesti yakin masuk waktu solat. Ada orang duduk jauh daripada masjid, memang tak akan dengar lah. Kadang-kadang duduk dekat masjid, speaker rusak kan. Jangan tunggu orang azan. Tengok, yakin masuk waktu, solatlah. Ustaz nak tanya pasal ibadat korban. Bolehkah anak-anak collect duit dan buat korban seekor kambing dan diniatkan korban tersebut untuk... Tak payah. Tak payah anak-anak. Anak-anak yang kecil ke yang besar ni? Yang besar lah. Dia korban ikut sunnah Nabi. Nabi korban atas nama Nabi, tapi masa korban Nabi niat untuk semua keluarganya. Dan kata ulama, bila Nabi sebut untuk semua keluarga, termasuk yang hidup dan yang mati. Jadi kita sebagai anak, kita boleh korban atas nama kita, seekor kambing ke, seekor lembu ke, satu bahagian ke, atas nama kita, tak payah kongsi nama. Kemudian kita niat, aku korban ni untuk aku, untuk ahli keluargaku, dan yang sama ada yang hidup ataupun yang mati, maka semua akan dapat pahala. Semua akan dapat pahala. Dah? Cikgu Linda kat sini, itu bukan soalan tu. Habis dah? Macam mana anak saya bersekolah di, apa tu? Netherlands. Kat mana? Di sini ada kelas. Ada kelas muzik. Ya Allah, subhanallah. Kalau dah ada benda-benda yang haram, Yelah, sebenarnya yang kecil yang lebih cepat terikut. Kalau kita nak betulkan anak, mula betul daripada masa dia kecil. Jangan dah dia biasa dengan benda yang salah, dah besar baru kita nak betul. Itu sangat sukar. Sebab tu Nabi kata kalau nak ajar solat, walaupun solat tu wajib ketika umur balik. Kalau lelaki berapa? 15. Kalau perempuan mungkin 9. Tapi Nabi suruh ajar solat bila? Ketika umur 7. Kenapa? Sebab apa saja pengajaran mesti bermula daripada kecil. Kecil mudah terima, kecil mudah ikut, dan kecil mudah terkesan. Jadi jangan kita rasa sebab dia kecil tak apa. Tak. Bila kita biasa dengan muzik, bila kita biasakan anak kecil dengan pakai seluar pendek, bila dah kebiasaan tu nak ubah balik, satu masalah besar. Jadi proses nak ajar dia supaya tutup aurat kena mula daripada kecil. Daripada kecil lagi jangan ajar anak kita pakai seluar pendek. Daripada kecil lagi kita biasakan anak perempuan kita pakai tudung ataupun pakaian yang senonoh supaya besar senang kita nak bentuk. Wallahu alam. Kalau kita solat dah lambat, masih boleh solat sunat rawatib lagi tak? Ke solat sunat rawatib? Sebenarnya orang yang nak solat sunat rawatib ialah orang yang hebat, orang yang utamakan solat fardu. Sebab dia risau solat fardu dia tak sempurna. Dia buat dah terbaik solat fardu, tapi masih risau tak sempurna. Orang macam ni buat solat sunat. Adapun orang yang melewatkan solat fardu, maka dia bukan tak boleh buat solat sunat, tapi kebiasaannya orang yang mengabaikan solat fardu biasanya dia tak akan buat yang sunat. Kecuali dia selalu solat awal, solat sunat. Ada ketika dia terlewat solat fardu, maka ketika itu solatlah sunat, tak ada masalah. Tapi yang terbiasa solat fardu lewat,
Biasa orang macam ni tak akan buat yang sunat. Wallahu alam. Salam, ada buat syarahan kitab Talbisul Iblis karangan? Tak ada. Tak ada. Saya fokus pada tadabbur hadis. Ada pun nak Talbisul Iblis bagi orang lain. Ustaz yang mengajar Talbisul Iblis dah banyak. Ustaz yang mengajar hadis dah ramai. Tapi ustaz yang mengajar tadabbur tak ramai. Jadi saya ambil peluang tu, ruang tu untuk ajak seramai yang mungkin fokus pada tadabbur. Adapun nak Talbisul Iblis, boleh cari ustaz yang lain yang lebih ramai dan lebih pakar. Boleh tak kita amalkan Kanzul Arash? Kanzul Arash bukan daripada sunnah Nabi. Cukuplah amal dengan sunnah Nabi yang terlalu banyak yang belum kita tahu, yang belum kita amalkan. Utamakan sunnah Nabi. Majlis zikir selawat yang mengaku ada kehadiran, tak betul lah. Majlis selawat tapi dia perasan Nabi hadir, tak betul. Yang kewajipan kita bukan memastikan majlis kita Nabi hadir, tak. Kewajipan kita ialah setiap kehidupan kita ikut sunnah Nabi. Nabi hadir buat apa kalau kita tak ikut sunnah Nabi? Nabi akan bela orang yang ikut sunnah Nabi, bukan orang yang majlisnya Nabi hadir. Sebab itulah, kalau nak Nabi hadir, orang yang paling patut Nabi hadir dalam majlis dia, ulama-ulama yang hebat lah. Macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Tapi tak ada riwayat mengatakan majlis mereka tu Nabi hadir. Jadi siapa kita nak Nabi hadir? Tak payah. Bukan kewajipan, bukan keperluan Nabi hadir. Kewajipan kita belajar sunnah Nabi dan ikut satu persatu. Bahkan Allah letak syarat, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau betul kamu cinta pada Allah, bukan Nabi hadir dalam majlis, tapi fattabi'uni, ikut sunnah. Ikut sunnah, beza tu. Nabi hadir dan ikut sunnah. Yang perintah Allah ikut sunnah, bukan pastikan Nabi hadir dalam majlis. Jangan tertipu dengan syaitan. Wallahu a'lam. Cukup Jadi soalan yang lain tu tak sempat jawab, masa dah habis. Cukup setakat ni, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.